Itu aja beza dia ya. Walaupun qul innama ana bashar, katakan aku ni manusia macam kamu. Tapi laisa kal bashar, mereka bukan manusia biasa ya. Dia ada satu nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matihi al alwan ar-rahmanir rahim ibadihi fil quburi bi rawahi wa raihan maliki yaumiddin mulkuhu bil 'abdihi bil 'adli wal ihsan iyyaka na'budu wa nuqsuka bil ibadati fi kulli waqtin wa awan wa iyyaka nasta'inu 'alal a'da'i wan nafsi wasyaitan. Wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina habibina wal imam muttaqin khatabi nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahil qawi minasy syaithanir ghawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, InsyaAllah kita lanjut pada pengajian kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, yakni kitab permata yang bernilai dalam membicarakan ilmu akidah. Itu makna dia lah, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, makna dia permata yang bernilai dalam membicarakan ilmu akidah. InsyaAllah kita masuk pada muka surat 33, yakni masih lagi mengenal sifat yang wajib bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Yang keempat, fatanah, yakni sifat fatanah. Fatanah ni dia duduk di nombor 4. 4 sifat yang wajib bagi Rasul: as-siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, benar, menyampaikan segala yang benar dan membenarkan yang benar. Maka itu Rasulullah antaranya nama Rasulullah As-Sadiqul Masduq. As-Sadiqul Masduq, itu nama Nabi ya. 300 nama Nabi, antaranya As-Sadiqul Masduq, maknanya yang membenar, dia yang benar dan membenarkan yang benar. Ini Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah, amanah artinya menerima perintah Allah, menyampaikan perintah Allah, menguruskan segala urusan ummah dengan penuh amanah, tidak kurang dan tidak menyalahi. Dan yang seterusnya, yakni tabligh, yakni menyampaikan. Jadi apabila nak laksanakan tiga-tiga perkara ni tuan-tuan, tugas yang nak melaksanakan tiga-tiga perintah ini mestilah orang yang bijak. Kita nak sampai yang benar, kitab Allah, Al-Quran, kita khususkan Nabi ya. Sifat ni, empat sifat ni wajib pada semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalamu ajma'in. Tapi kita bagi penekanan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi itu yang terakhir yang kita wajib beriman dengannya dan menurut mengikutnya. Maka dengan kerana itu, kebenaran segalanya itu adalah datang daripada Nabi, maka tak dapat tidak baginda besar Nabi SAW itu dibekalkan Allah dengan sifat cerdik, bijak. Kalau kata fatanah ni, orang yang cerdas, begitu kita sebut, cerdas ya, bukan je cerdik. Cerdas ni masuk semua. Bila kata cerdas ni mengikut kamus Dewan, orang yang bijak, orang yang bijak, orang yang berakal, orang yang berilmu, itu kita istilahkan sebagai cerdas ya.
Di sini menjadi dalil, kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah menjadi dalil. Kita baca dulu kata musannif. Fatanah artinya cerdik dengan sekira-kira mereka mampu mematahkan hujah pihak lawan dan membatalkan segala dakwaan mereka yang palsu. Mustahil lawannya adalah jahlun, bodoh. Dalil rasul-rasul itu cerdik ialah jika mereka tiada kecerdikan. Kalau tak ada cerdik mereka itu, nescaya mereka tidak mampu untuk berhujah dengan sekalian lawan mereka. Yang demikian itu mustahil, kerana Al-Quran menyatakan bahawa mereka telah mampu berhujah menentang sekalian lawan. Dengan itu sabitlah kecerdikan mereka, dan apabila sabit kecerdikan, maka mustahil mereka adalah bodoh. Jadi orang nak dakwah jadi rasul ni mesti orang yang bijak. Ya, antara yang mendakwa sebagai rasul, sebagai nabi, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, salah satu daripada penganjur ajaran sesat, ya, yang telah mendakwa dirinya sebagai rasul, tapi sekolah menengah pun tak payah. Dia ni sekolah menengah pun tak payah, ya, dekat sekolah rendah ya. Macam mana nak jadi rasul? Tak cerdik. Jadi itulah antara kelemahan-kelemahan yang kita lihat. Jadi orang nak jadi rasul ni mestilah satu orang yang cerdas, cerdik, bijaksana, genuine, ya, very genius. Keadaan dia adalah orang yang begitu luar biasa, ya, mempunyai pemikiran yang luar biasa, baru boleh jadi rasul. Maka Allah sendiri yang melantik, yang menjadikan seorang rasul itu seorang yang bijak, ya. Dalil-dalil kita lihat di sini daripada Al-Quranul Karim, banyak dalil, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Ayat ini menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu'til hikmata man yasha'. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Faqad, dia kata, wa man yu'tal hikmata faqad udhiya khairan katsira. Ya, maka barang siapa yang dianugerahkan Allah akan hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahkan kurnia yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi ayat ini bila ada dalam Quran, memandangkan Rasulullah, sifat akhlaknya Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Ditanyai kepada Ummu Salamah, ditanyai kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak baginda besar Nabi SAW? Kedua-dua Ummul Mukminin ini menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Antara akhlak Al-Quran adalah bijaksana, orang yang diberikan Allah hikmah, ya. Okay, ini dapat kita lihat dalam beberapa kisah yang berlaku, khususan sebelum baginda menjadi rasul, belum jadi nabi, belum jadi rasul, ya, dalam usia yang muda, belum jadi rasul, belum jadi nabi, tapi sudah mendapat julukan gelaran Al-Amin, Khazinatul Aminah. Itu Rasulullah, ya, Khazinatul Aminah, gudang amanah. Itu Rasulullah Al-Amin. Jadilah sedikit perbalahan kerana 12 suku bangsa Arab yang ada di Makkah tu, masing-masing, ya, cuba menuntut haknya, ya, di antaranya dalam kes untuk meletak batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad tu dia orang nak letak balik tempat dia. Jadi maka tu berlakulah sedikit persenjataan, masing-masing suku tuntut hak dia lah, yang sewajarnya dialah kena letak. Sampai satu tahap Abu Jahal bagi satu
satu keputusan. Dia kata kalau kita nak ambil keputusan siapa yang patut meletak Hajar Aswad ni, wajar kita berperang ya. Sampai tahap tu punya bodoh ya. Pasal nak letak batu ya, pasal nak letak batu, nak tengok mana kumpulan suku yang wajar, yang layak, yang patut ya, maka mari kita perang. Bahaya lah tu lah. Sampai tahap tu. Maka tu Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia belum Islam lagi lah masa tu. Dia kata kenapa tidak kita buat satu keputusan, besok pagi subuh mana-mana di antara siapa juga yang masuk dalam Babu Syaibah, ada satu pintu Masjidil Haram ni, nama dia Babu Syaibah. Syaibah ni nama batang tubuh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama dia Syaibah lah ya. Jadi nama pintu tu Syaibah. Barang siapa yang masuk ke pintu Syaibah, pintu ni bukanlah pintu macam kita ni. Masa tu dia tak ada lagi pagar, tak ada bangunan Masjidil Haram ni. Dia cuma Kaabah, semata-mata Kaabah. Tapi dia ada pintu gerbang. Pintu gerbang tu arch dia buat. Pagar tak ada. Nampak? Ya. Terbuka lapang ya. Kaabah dia buat pintu gerbang arch. Satu pintu. Jadi semua orang akan masuk ke pintu tu. Nampak tak? Selatan ada satu pintu, utara ada satu pintu. Ya. Timur ada satu pintu, barat ada satu pintu, ada 4 pintu. Dia buat 4 pintu. Ya. Jadi pintu ni, pintu depan yang masuk terus berjumpa dengan Hajar Aswad tu, dia panggil sekarang ni kita tengok pintu tu nak pergi ke tempat pergi ke tempat sa'i ya. Babul apa nama dia panggil, Babul Sa'i, tempat kita nak pergi sa'i. Jadi bila masuk pintu tu, siapa-siapa yang masuk dulu pada waktu subuh pintu tu, kita minta dia suruh, dialah meletakkan batu. Kalau setuju betul ya. Nak jadi cerita, baginda besar Nabi SAW lah yang masuk pintu tu pagi-pagi awal sebelum subuh, dia masuk lah. Dia duduk tunggu bila masuk, dia berkatalah ja'ana al-amin, telah datang kepada kita al-amin ya Muhammad, tolonglah selesaikan masalah kami. Dia pun buka sorban dia, ambil batu Hajar Aswad, buah dia sorban tu, dia panggil 12 suku ni, apa pegang seorang sikit, ujung-ujung bucu sorban ni bawa ramai-ramai sampai ke bucu Kaabah tu. Dia ambil dengan tangan yang mulia, dia letak, kemudian dia kucup batu tu. Kucup batu tu pasal 3 perkara lah. Kucup yang pertama kerana menahirkan tanda syukur kepada Allah ya, dengan kerana berlakunya dia orang pilih dia suruh letak batu tu, taklah berlaku peperangan, maknanya tidak berlaku pergaduhan. Jadi kita lihat kata kucup yang pertama tu sebagai tanda kedamaian. Sebab tu orang pergi Mekah buat kerja haji umrah, kalau dapat kucup tu batu tu, balik ke Malaysia panjang umur, bawa kedamaian dalam rumah, boleh lah. Jangan bergaduh, balik mai bergaduh. Ambil kucup batu tu buat apa? Dia tak tahu itu artinya daripada segi hikmah kucup. Kemudian rahsia kucup pula, kita kucup yang kedua, kita kait sikit benda-benda ni kalau tak sebut, bila nak sebut kucup yang kedua itu memberi erti bahawasanya kita telah pun terpilih. Orang-orang yang terpilih tuan-tuan ya, untuk datang menunaikan umrah ataupun haji sudah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia azali lagi, nampak tak ya, mengikut dalam dalam ta'alluq sifat al-iradah, kudrat, iradat, itu kaitan tu ya. Maknanya bila sudah termaksud, makanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia dalam satu bentuk ya, satu bentuk seolah-olah macam satu batu perjanjian.
kita dapat hadir menunaikan. Jadi makna kata setiap kali bila kita nak keluar daripada rumah orang nak pergi haji umrah tu, batu tu dia dah fokus siap dah, nampak tak? Ini dikaji oleh orang barat tau, saintis kaji ni, ya, dia punya aura tu dah sampai, dia kena habis siapa yang nak mari, nampak? Siapa yang nak mari ke Kaabah untuk tawaf, sudah ada penyataan dalam batu, nampak tak? Jadi kita sebut, kita pegang yang kedua. Yang ketiga, kita kucuk kerana kita telah mengambil satu perjanjian di alam arwah. Ketika kita masih arwah lagi, ruh belum ada tubuh kasar, kita mengitari arash Allah Subhanahu wa taala. Arash Allah Subhanahu wa taala, entah berapa lama tempohnya Allah saja mengetahui, ya. Duk pusing arash, ruh tu duk pusing arash, sampai satu ketika Allah pun ambil perjanjian, alastu bi rabbikum, apakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, maka mengaku semua roh, jin dan manusia, semua roh mengaku, ya. Bahkan kami persaksikan, antakulu yaumil qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin, jangan nanti di akhirat kamu kata bahawa tidak ada yang memberikan peringatan kepada kamu. Maknanya kita memperbaharui semula kita punya syahadah kepada Allah yang kita janji pada Allah ketika itu. Maka Allah buatkan dalam satu bentuk batu. Sebab tu Nabi kata apa? Hajar Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di atas muka bumi. Perjanjian, nampak? Ya, itu artinya. Jadi tiga itulah. Itu sebab Rasulullah kucuk tu. Itu di antara satu hikmah, satu lagi rahsia, satu lagi hakikat kita kucuk tiga, ya. Pertama kita sebut hikmah, kedua rahsia, ketiga dia punya hakikat kita kucuk Hajar Aswad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu sekarang ni yang kita pergi kucuk tu pasal ni, ya. Kalau tak tahu benda ni, maknanya kita masih terbayang-bayang, masih kita terawang-awang dalam keadaan ilmu, ataupun masih terawang-awang dalam keadaan tauhid kita. Baik. Jadi ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 263 ini adalah dalil Rasulullah bersifat dengan fatanah, bijak, ya. Itu satu contohlah Rasulullah bijak tu. Kebijaksanaan Rasulullah tu dapat menyelesaikan, ya, persengketaan antara 12 suku bangsa Arab. Pada bab tu banyaklah kisah lagi yang Rasulullah selesaikan. Dan kita lihat dalam surah Al-An'am pada ayat 83, ya, wa tilka hujjatana atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa darajat, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi Allah berikan hujah-hujah dengan ilmu yang bijaksana kepada Nabi Ibrahim untuk mengatasi kaum dia, ya. Di mana Namrud ni adalah seorang raja yang bijaksana macam Firaun. Namrud ni raja Mesir. Sebelum Firaun, raja-raja Mesir namanya Namrud, ya, bukan Namrud. Jadi raja-raja ni adalah memang bijak. Nak jadi Firaun, nak jadi Namrud ni mesti kena bijak. Tiga, satu lagi Parsi, ya. Nak jadi raja Parsi ni kena bijak. Orang yang bijak pandai boleh jadi. Anak-anak raja yang bodoh tak boleh jadi. Anak-anak raja yang bijak-bijak boleh jadi, ya. Contohnya kalau Parsi, Salman Al-Farisi, dia tu anak raja lah, ya. Mabah Al-Butun nama dia, Mabah Al-Butun, ya, nama Parsi lah. Bapa dia tu Raja Isfahan. Bapa dia nak jadi raja, dia diberikan pelajaran education dengan begitu tinggi, bawa sarjana-sarjana dalam agama Zoroastra, agama Zoroaster, agama Majusi asalnya, ya. Asuh Salman Al-Faris sampai dia jadi master. Sampai jadi master, sampai dia boleh pegang jamong api, nak bakar jamong, kan Olimpik kita tengok dia pada bakar jamong besar-besar tu. Betul lah,
Ya, Zoroaster ni Tuhan api. Jadi bila nak bakar, dialah nanti dia saja yang layak untuk menyalakan obor nah, api agama Majusi sampai tahap tu. Tapi Allah nak bagi hidayah, dia tak jadi raja Parsi, dia tinggal kerajaan Parsi, dia cuba mengembara dan dia bertemu agama. Pertama dia jumpa agama Nasara. Daripada agama Nasara terbuka jalan jumpa agama Islam. Nampak tak? Sampailah jadi sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat dengan serba ilmu. Dia ada ilmu Majusi, ilmu ketuhanan yang diamalkan dalam ajaran Zoroaster ataupun ilmu Zoroaster. Dia juga ahli dalam bidang ilmu ketuhanan, ya, ketuhanan Islam. Itu kelebihan. Contohlah. Jadi makanya raja-raja Namrud ni memang depa bijak. Firaun bijak. Sebab tu bila Nabi Musa nak jumpa Firaun, ya, izhab ila fir'aun innahu tagha, pergi kamu kepada Firaun kerana dia melampau. Oh, berat tu dah. Kena perintah. Allah perintah suruh pergi. Minta Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Firaun tu yafqahu qauli. Rabb israh sadri, buka dada aku. Nampak? Wa yassir li amri, mudah ke urusan aku. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka simpulan-simpulan berbelit-belit lidah tu bagi fasih. Yafqahu qauli, supaya Firaun boleh faham apa aku kata. Itu dia. Ya. Rabbi zidni ilma, minta lagi, ya Allah tambah aku dengan ilmu. Nabi Musa, ya, kerana orang yang nak hadapi itu orang yang bijak. Firaun bijak sana. Tapi Allah bantu dia dengan kebijaksanaan. Allah bagi sifat fatanah dekat dia, dia boleh mengalahkan Firaun. Ya, itulah diantaranya, di antara dalil yang kita sebutlah. Jadi fatanah ni bersifat bijaksana. Baginda besar Nabi kita dapat lihat, dan bijaksana ni kalau kita kaitkan dalam situasi keadaan yang berlaku pada baginda besar Nabi SAW lah sendiri, ya, iaitu Rasulullah sendiri diajarkan oleh Allah. Al-Quran berarti alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi. Ummi ni bukan tak kerti baca lah. Kita kena faham baik-baik tafsiran ni. Ummi dalam Al-Quran disebut Nabi ummi, kita salawat kan, Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ummi bukan buta perut tau. Bukan buta perut, bukan buta huruf. Jangan salah faham. Banyak kan orang duk kata Nabi ni apa? Buta huruf. Ya, banyak penceramah bersebut dalam siri-siri ceramah Maulid Nabi. Oh, silap besar. Nampak tak? Nampak kena kaji habis-habis. Ya. Perkataan yang kata tadi ini ummi adalah mereka punya keluasan kelapangan dada. Nampak tak? Yang bukti dia dalam surah Alam nashrah laka sadrak. Nampak ayat tu? Itulah ayat dia, ya. Apakah tidak kami telah buka dada kamu, ya Muhammad? Afa ansarallahu sadrul lil Islam fa huwa nuri min rabbi, ada cahaya daripada Tuhan kamu. Nampak tak? Makna ummi di sini adalah Rasulullah punya keluasan kelapangan dada yang luas dengan serba macam pengetahuan dan ilmu. Nampak tak? Itu artinya ummi. Ummi dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan, ada 26 makna. 26 makna ummi. Kalau kita buka bab lughatul arabi, kita akan jumpa 26 makna ummi. Nampak tak? Bucu kapal pun kita panggil ummi. Ibu pun kita panggil ummi. Orang yang duduk depan pimpin kita pun panggil ummi. Tukang masak pun panggil ummi. Nampak? Ya. Orang duduk pesiang bawang pun panggil ummi. Dia dah. Tu dia dah. Banyak. Jadi pergi bubuh Nabi ni banyak perkara. Ada 2 perkara saya tengok yang Nabi ni orang duk pelikih, tak faham, ya. Yang pelikih ni penceramah.
penceramah yang kacau ni kan. Nombor satu kata Nabi ni apa? Nabi ni penternak kambing. Allah, very low class dia bagi kat Nabi kita. Nabi ni sebagai penternak kambing, Allah. Heraklius Rom sendiri pun tahu kata Nabi bukan penternak kambing. Nampak tak? Ya, Heraklius Rom ketika berhadapan dengan Sufyan, dengan Abu Sufyan. Ya. Dia tahu Nabi Muhammad tu bukan penternak kambing. Dia tak letak Nabi darjat tu, nampak tak? Dia kata orang yang terpingit budayanya, macam mana dia boleh pimpin dunia? Nampak tak? Terpingit budaya dia. Maknanya budaya Arab ni dia terpingit. Dia tidak terdedah kepada dunia luar. Nampak tak? Dia dengan budaya dia sendiri di padang pasir tu. Nabi SAW ini sebenarnya seorang peniaga yang berjaya. Itu dia, nampak tak? Itu kita kena letak. Ya. Nabi Allah Ibrahim, ya, pengusaha tekstil. Nabi Ibrahim pengusaha tekstil, kain. Nabi Idris tukang tenun kain, nampak tak? Ya. Dan orang yang pandai tentang ilmu hisab. Nabi Idris, ya, kena kata hal tu lah. Nabi Daud seorang pandai besi. Dia pandai pasal besi, nak buat apa semua pasal besi. Dia pandai, dia boleh lebok besi. Dengan tangan dia boleh lebok besi, nampak tak? Main dengan tangan. Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Sulaiman dia kata tadi ini, ya. Dia adalah seorang pakar, seorang doktor. Ya. Ahli perubatan yang tinggi, bidang perubatan dia ada kuasa, nampak? Dan mampu punya ilmu apa? Ilmu penternakan. Dia boleh ternak semua jenis binatang. Nampak tak? Binatang buah, binatang yang tak buah, dia boleh ternak. Bukan didik, ternak. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Faham ya? Nabi Muhammad seorang peniaga yang berjaya. Sebab Nabi katakan rezeki ada pada 90%, ya, dalam perniagaan. Maknanya perniagaan adalah satu bidang yang paling mulia dalam pengusahaan manusia ni. Bisnes adalah perniagaan, kirakan sebagai satu bidang yang sangat besar. Sebab itu bidang muamalah, fiqh ni luas. Rasulullah ahli dalam bidang, ya. Jadi ibu buah Nabi ni sebagai penternak kambing punya lekeh. Sampai tahap tu. Itu. Jadi Nabi SAW ni bukan orang tak reti baca huruf, sebab dia tidak mengaji cara kita. Dia tak mengaji cara kita. Cara kita mengaji apa? Kena batang huruf, kena kenal huruf dia tak? Ya. Kena sebut huruf. Nabi tak payah mengaji huruf. Sebab tu Jibril kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayanah. Dan Al-Qiyamah ada ayat ni. Ayat 18, 19, 20, 21. Ya. Jangan kamu gerakkan lidah kamu melainkan sudah dibaca kepada kamu. Nampak? Sampai macam tu Nabi boleh gerak mulut tu. Jenis. Tak payah duk kira alif dati alif bawa'i lah. Tak payah. Nabi sini kata ana afsahu man nataqa bid-dad. Akulah orang yang paling fasih menyebut huruf dad. Habis nak kata apa? Kalau orang tak reti baca mana boleh sebut dad, nampak? Dot. Ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku orang yang paling fasih menyebut huruf dad. Kok mana Nabi sebut betul? Pakai depan boleh, pakai kanan boleh, pakai kiri boleh. Kita dad ni kena ada satu. Kalau orang belah kanan dia kena kanan, ada orang belah kiri saja, ada orang belah depan saja. Tak boleh tiga-tiga. Nabi boleh tiga-tiga arah dot dia sebut fasih, nampak tak? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jangan dikata Nabi tak reti buta huruf, silap sah. Ya. Lapang dada, luas dada sebab ilmu dia luas. Nampak tak? Ya. Itu yang kita kata tadi, ini orang yang sudah diberikan Allah dengan ilmu. Itu benar. Jadi makanya katakan Rasulullah ni ummi, ya, Rasulullah ni adalah ummi, artinya Allah, di mana kata orang yang mengikut, ya, yang mengikut Rasul Nabi ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam Taurat dan Injil sudah sebut
Nabi Muhammad itu adalah orang yang bijak, seorang rasul yang bijak. Sebab tu bila Rasulullah Bashar dan Bashir, dua orang anak Nasara, dia ni ahli dalam kitab Injil, dia baca kitab Taurat, dia baca dalam bahasa Ibrani, Hebrew, dia baca bahasa tu, baca kitab Taurat, Nabi duduk dengar. Nampak tak? Kalau Nabi Umi macam mana Nabi nak gerai? Sampai kepada ayat rejam, abang tu baca, abang baca kitab Taurat sampai kepada ayat rejam, dia tutup. Dia tak baca ayat, dia langkau, dia skip. Nabi kata, pasal apa tak baca? Pasal apa tak baca? Nabi kata, ang baca apa habis? Adik dia tarik Taurat, adik dia sambung, adik dia baca. Nampak tak? Kalau Rasulullah Umi buta huruf, mana Nabi kedai semua tu? Bahasa pun Nabi tak tahu. Tak, semua bahasa Nabi boleh belakang. Nampak tak? Ya. Tak begitu Tok guru saya punya ayah, ya, Profesor Dr. Muhibbuddin Wani Aceh, yang menulis kitab Syarah Hikam. Pak dia, ya, pak dia sendiri, ya. Hang mai bahasa apa dia boleh faham, dia boleh bercakap. Nampak tak? Tapi dia tak pergi belajar sekolah mana pun, cuma belajar sekolah pondok, mengaji bahasa Arab sajalah, dengan bahasa daerah dia. Tapi mai orang Parsi cakap Parsi, mai orang putih cakap orang putih. Nampak tak? Ya. Mai orang Jepun cakap Jepun. Itu dia, boleh belaka. Sebab Allah hantar, Allah yang ajak dia sendiri. Allamal insana ma lam ya'lam. Kena faham ayat tu. Yang telah past tense ayat ni. Madhi, yang telah mengajar manusia daripada tidak reti kepada reti. Yang tu ada kat Nabi lah. Kita kena mengaji. Al-'ilmu bita'allum, ilmu kena mengaji. Kita kena. Rasulullah tak payah. Allah dah bagi kat dia siap. Itu pentingan kata Rasulullah ni adalah seorang tadi ni. Jadi kita melihat kepada perjalanan baginda besar Nabi SAW ini, tuan-tuan, ya. Hari ini di mana kita lihat dunia barat juga turut menamakan Rasulullah SAW sebagai tokoh ulung di muka bumi ini. Antaranya Michael H. Hart, tuan-tuan tahu sangat kan, dalam the 100 ranking of the most influential persons in history, menamakan baginda sebagai tokoh menduduki tempat pertama dalam senarai manusia paling berpengaruh di dunia. J.W. Chowdhury, seorang profesor di Universiti India, dalam The Prophet Muhammad, buku dia, His Life and Eternal Message, menyatakan Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin spiritual yang berjaya, bahkan negarawan dan pentadbir yang bijak. W.M. Watt dalam Muhammad, Prophets and Statesmen, buku dia, menyatakan baginda Nabi SAW dalam konteks pembawa perubahan, reformer, transformasi dunia dan kejayaan yang menghasilkan revolusi signifikan dalam cara hidup pemikiran masyarakat Arab. Nampak tak? Mampu lihat jauh ke masa depan, bijaksana. Beliau turut menyeraikan 3 kualiti kehebatan baginda besar Nabi, menyebabkan Islam terbesar. Dia kata Islam tersebar begitu luas ke seluruh dunia, mampu melihat jauh ke masa hadapan, kebijaksanaan sebagai negarawan dan kemahiran sebagai pentadbir, serta kebijaksanaan memilih pemimpin pelapis, nak ganti dia tu pun dia pilih untuk mendelegasikan kerja tadbir. Rasulullah SAW karakter unggul seorang rasul, pemimpin keluarga, masyarakat, negarawan. Baginda memaparkan agama Islam yang tidak rigid, yang tidak ekstrim, yang tidak ketat, yang tidak militan, yang tidak keterlaluan, dan bukan ekstrim liberal. Agama memainkan peranan membentuk tamadun daripada sudut dalaman maupun luaran berbanding tamadun berbentuk material tanpa campur tangan agama. Inilah nilai ummatan wasatan Rasulullah, ya. Hebat, ya. Jadi makanya kebijaksanaan Rasulullah sampai diperakui dunia, tidak ada yang matang. Abraham Lincoln sendiri mengakui. Abraham Lincoln ni Muslim tau.
He's a Muslim. Abraham Lincoln, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berdalam sikit cek, cuba tengok, dia keturunan Arab, dia bukan keturunan orang putih. Dia datang pada keturunan Arab, ya. Satu suku bangsa Arab daripada Oman. Abraham Lincoln. Cuba tengok dia taruh janggut, dia tak ada misai, mak. Cuba tengok rupa dia elok, ya. Rupa dia bukan rupa cara orang putih. Dia taruh janggut dengan beard, dia punya bau, dia tak ada misai, ya. Kalau orang putih ada misai, dia tak. Yahudi ada misai, dia tak pakai misai kerana ikut sunnah Nabi. Dalam buku dia semua dia kait semua Al-Quran, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Dia tu yang dia nak buang, dia tak mau pakai abdi lah. Nampak lah. Kita masukkan pengabdian, sistem pengabdian di Amerika. Main satu orang tembak dia belakang, jarak dekat, tembak dah jarak dekat. Nampak tak? Tembak tu bukan pasal dia tak mau abdi, tembak pasal dia Muslim. Nampak tak? Pasal dia Muslim. Tuan-tuan boleh study lagi, buka check, boleh teruskan. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, ya. Sebab dia banyak menerima kenyataan kepada Allah. Kita minta muazzin sila azankan. Sila muazzin. Muazzin sila azan. Teraikan ada jemaah yang nak salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hayya 'alas salat. La hawla لا حول. حي على الفلاح. لا. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Sayyidina Muhammad Fadil wa syaraf wa darajat al-akhirah. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah habibina nabina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yawmiddin.
amma ba'du. InsyaAllah kita masuk lagi, terus kita menyebut kepada sifat batanah, masuk kepada berikut sifat harus bagi Nabi dan Rasul. Allah juga ada sifat yang harus pada Allah, Nabi-Nabi juga punya, Rasul-Rasul juga punya sifat harus. Harus ni maknanya sifat seperti manusia, harus pada hak sekalian Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, segala sifat manusia yang tidak mengurangkan kedudukan mereka yang maha tinggi seperti makan, minum, sakit, bergurau, halal. Macam kita, qul innama ana basyarum mislukum, katakan aku ni manusia macam kamu. Allah Ta'ala perintahkan Nabi suruh cakap sendiri, istihar. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai, hanya diwahyikan kepada aku, kamu tak dapat wahyi. Itu aja. Aku yang lebih sikit kerana aku diberi wahyi oleh Allah. Nampak? Oleh Tuhan yang Maha Asa, Tuhan yang Maha Asa. Itu perintah Allah. Jadi makanya pengistiharan-istihar ini memberi erti bahawa Rasul adalah manusia. Sebab orang-orang kafir Quraisy kata Rasul-Rasul ni mesti macam malaikat, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh masuk pasar, tak boleh berkahwin. Nampak? Inilah sedikit ajaran yang ada dalam Katolik, ya. Padri-padri tak boleh kahwin sebab kena ikut Nabi Isa. Nabi Isa tak kahwin, mereka pun tak boleh kahwin. Nampak? Tapi orang perempuan nak pergi di mana? Yang perempuan Tuhan buat ni, golongan Hawa yang Allah buat ni, pergi di mana? Yang buat mereka ni pasal apa? Ya? Ini yang salah. Sedangkan Tok Adam, Tok Hawa turun sekali daripada syurga. Dua-dua Tok Nenek kita tadi ni dijadikan Allah dalam syurga. Turun sekali, duduk sekali, naik pula masuk syurga balik kedua-dua sekali. Kita pula manusia, kita tinggal perempuan, tak boleh pakai. Ini silap besar lah. Maka itu Rasulullah SAW, Rasul-Rasul SAW semua. Nabi Isa kebetulan Allah tidak jadikan dia berkahwin, kerana dia tidak akan berkahwin kerana ada tugas besar yang dia kena lakukan. Pertama, dia kena naik ke langit, ya, sebagai satu tempoh kuarantin ilahiyah. Kita panggil, ya, naik langit ni kuarantin ilahiyah lah, bukan kuarantin COVID. Allah kuarantinkan dia di situ dan mengikut kaedah-kaedah yang diberikan kepadanya, mengikut apa yang ada di langit lah. Langit tak ada lah kedai makan, kedai minum, tak ada lah pasar, tidak ada WC, bilik air, tak ada lah. Jadi dia kena duduk cara dia lah. Dia naik umur 33, dia akan turun pun umur 33 juga, tak ada beza. Nampak? Itu Nabi Isa ibnu Maryam, ya. Sesudah dia turun nanti, dia akan melaksanakan perintah memanjangkan, ya, dakwah Islam yang diwarisi oleh daripada baginda besar Nabi SAW. Dia akan perpanjangkan sebab dia tak ada syariat. Nabi Isa tidak ada syariat, dia hanya mengamalkan syariat Nabi Allah Musa. Jadi habis Nabi Musa, dia naik ke langit, dia akan turun pula mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Itu peranan dia. Ya. Jadi maka itu dia akan menjalankan tugas-tugas dia. Maka itu dia tidak diberikan, Allah tak bagi dia kahwin. Bukan dia tak boleh kahwin, dia tak boleh kahwin. Dia tidak dikahwinkan. Banyak juga Nabi-Nabi yang tidak kahwin. 124,000 Nabi, ya. Hampir 100,000 Nabi yang tak kahwin, ya, yang tak kahwin. Maka itu kita nak kena faham lah. Jadi harus pada hak sekalian Nabi, Rasul, segala sifat manusia, mereka tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Sebab orang kafir Quraisy kata Rasul-Rasul ni mesti daripada kalangan mereka yang macam malaikat, tak makan, tak minum, tak tidur. Nampak tak, ya? Tak boleh masuk pasar, tak boleh berkahwin, bagai-bagai. Mereka tidak bersifat dengan sifat malaikat seperti tidak makan dan tidak tidur. Mereka tidak bersifat dengan sifat manusia yang mengurangkan kedudukan mereka, seperti segala perkara yang mencederakan muruah. Ya.
Dan seperti ketiadaan kesejahteraan daripada setiap perkara yang meliarkan, basyarun laisa kal bashar. Itulah dia. Basyarun, manusia macam kita, laisa kal bashar, tapi bukan macam manusia biasa. Faham tak? Itu aja beza dia ya. Walaupun qul inna ma'ana bashar, katakan aku ni manusia macam kamu, tapi laisa kal bashar, mereka bukan manusia biasa ya. Dia ada satu nazam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Muhammad At-Tahwi ya, dalam apa nama, dalam dia punya nazam kitab ya, kitab tauhid ya. Nabi SAW ni yang kata tadi ni dia manusia tapi bukan manusia biasa. Banyak perkara yang tidak ada, sehingga mengikut Asy-Syaukani, seorang ulama hadis, Allah telah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad khusus 1000 khususiyah. Khususiyah ni ada 1000 perkara yang hanya Nabi aja ada, orang lain tak ada. Nampak tak? Habis macam mana nak kata Nabi orang biasa? 1000 khususiyah yang diberi kepada Rasulullah yang tidak diberi kepada mana-mana manusia, termasuk rasul-rasul yang lain pun tak dapat. Nampak tak? Ada kitab tu kat saya, 1000 khususiyah, ditulis oleh Asy-Syaukani, ulama hadis ya. Lebih Rasulullah boleh nikah sampai 12 orang ya, boleh bermadu sampai 12 isteri. Nampak tak? Dan menikah tak payah angkat nikah. Rasulullah boleh menikah tanpa angkat nikah. Nampak tak? Dia mau perempuan mana dia boleh ambil, hang jadi isteri aku, habis. Nampak tak? Itu Rasulullah tak payah angkat nikah, tapi dia angkat lah. Dia angkat nikah sebab dia jadi sunnah, kalau tidak kita nak ikut je dah. Ya, tapi pada hakikat Rasulullah dikecualikan akad nikah. Tidak batal wudu sentuh. Nampak tak? Sentuh isteri semua tak batal wudu. Itu khususiah. Hadis-hadis tu kita kena ambil dalam bahagian khususiah. Jangan kita bawa apply ke kita, tak? Kalau bawa ke kita kata sentuh isteri tak batal. Nampak tak? Ya? Itu beza, dia kena faham tu. Khususiah tu kita kena tahu 1000. Itu Rasulullah, ya. Kalau Rasulullah berjalan dengan sahabat, dia mesti tinggi pada semua orang, dia tak boleh rendah. Bila berjalan, orang tu kalau 6 kaki, Rasulullah akan jadi 6 kaki setengah. Nampak tak? Orang tu 7 kaki, Nabi 7 kaki setengah. Nabi tak boleh rendah. Kalau duduk, bau Nabi ni tinggi pada bau orang semua. Nampak? Nampak Rasulullah tinggi pada semua. Itu bukan boleh, itu automatik ni. Ini bukan boleh kita buat sendiri-sendiri tak? Itu kena faham. Tak batuk, tak menguap. Sebab tu kita tak ada doa menguap baca apa? Cari dah hadis, menguap baca apa? Tak ada. Nampak tak? Tinggal lagi jangan bunyi lain sudah. Macam apik lancar. Ya. Menguap. Sebutlah ya Rabbi. Yang ungkuk yang eloknya ya Rabbi. Bila menguap tu ya Rabbi, keluar ya Tuhanku. Nampak? Ya. Sebab tu Adam kita, dia ada menguap yang sekali, itu Adam. Nampak tak? Nak beritahu kita dia kena tidur. Bila dia turun ke bumi, masa dalam syurga tak mengantuk. Dia turun ke bumi, mula-mula dia rasa menguap, mengantuk, dia rasa mengantuk, nak tidur. Nampak? Dalam syurga tak mengantuk. Cuma mengantuk pertama kali ketika Allah nak wujudkan Siti Hawa. Dia mengantuk tu pasal letih. Dia sedang memikirkan apa yang aku mau ni. Ada benda dalam kepala aku ni yang suruh cari, tapi tak jumpa. Nak tunjuk tak boleh. Rupanya tu Hawa. Nampak tak? Dia jadi gelora, dia oleh kerana tekanan tu tinggi, maka Allah jadikan dia tidur sekejap. Tengah tidur tu baru Allah keluarkan daripada rusuk kiri dia yang atas sekali Siti Hawa. Dia tengok-tengok ada sebelah, sedang jaga Siti Hawa di sebelah. Yang ni aku mau. Nampak tak? Itu gambar dia ya. Itu je sekali. Benar tak tidur dah. Ya. Dia turun ke bumi, maka jadi mengantuk. Bila mengantuk, mulut dia keluar ya Rabbi. Itu dia. Itu kita pun ikut tu lah. Ya. Nabi tak menguap, tak batuk, tak berdekor. Ya. Sesemua keluar hangui-hingui dengan meleleh-meleleh tak ada. Ya. Ayak mata berayak tak ada. Ya. Tak ada. Mata merah menyala tidak. Nabi tak ada semua tu ya. Kentut lagi tak. Ya. Buang angin tidak. Ya. Ayat kencing, berak kencing, Rasulullah berak ayat kencing tak ada. Ya.
Sahabat nak pergi tengok tu, tang mana lagu mana najis Nabi, dia nak sorok lah, nak simpan kan. Ya. Habis-habis Nabi sungai kecil, sungai besar, dia orang pergi tengok kering, tanah tu kering, tak ada air. Nampak tak? Sehingga sahabat Nabi seorang tanyakan Nabi, ya Rasulullah, demi ibu dan bapa aku, kami nak tahu lah mana pi benda-benda ni. Apa Rasulullah kata? Allah pun naik ke langit tu, dia nampak tak? Tempat dia langit, bukan sini, bukan tandas awam. Nampak tak? Itu Rasulullah. Macam mana sama dengan kita? Nampak tak? Dia kata laisa kal bashar, tuan-tuan. Kena kenal Rasulullah jauh sikit. Tu dah. Tak ada bekas tinggal. Sebab tidak ada istilah najis kepada Nabi. Nabi tak ada najis. Tidak ada istilah najis kepada Nabi, faham tak? Sebab tu bila darah-darah Nabi, ya, bila bekam darah tu, Salman Al-Farisi dia bekam Nabi. Dia bekam Nabi, darah Nabi tu tak jatuh ke lantai tu, masuk mulut dia. Masuk mulut dia. Sebab Nabi kata barang siapa darah dia kalau kena dengan darah aku, haram neraka. Itu dia. Ini dah ada darah aku telan terus. Nampak? Nabi tak kata tak boleh najis, hang jangan telan buang. Nabi tak kata. Bila Nabi tak kata tu maknanya dia bukan najis lah. Nampak tak? Ya. Tu, ya. Ini Rasulullah, tuan-tuan. Kena tahu dalam sikit lah, ya. Semuanya ada kitab, bukan kitab rempet sapu. Kitab yang ditulis oleh imam-imam besar, Imam Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantin. Imam Melayu ada 4 ke Masjidil Haram ni? Masjidil Haram ni ada 4 orang imam Melayu, tuan-tuan. Cuba bayang tengok nak jadi imam bukan lekeh-lekeh. Depa nak jadi imam mesti kena orang alim betul. Dia boleh ting orang Arab baru boleh jadi imam. Nampak tak? Makna kata dia kena duduk tinggi lebih daripada orang Arab lagi baru dia boleh jadi imam. Itulah alim dia yang tulis kitab tu. Nak bermain tebal sangat tuan tu. Ya, nak cerita kat tuan-tuan ni apa dalam tu Rasulullah ni, ya. Kitab-kitab kecil yang tak jumpa, kitab-kitab baru lagi tak jumpa. Semua perkara ni, ya. Jadi maknanya kita mengenal Rasulullah memang begitu detail, halus. Tidak ada najis. Ya. Rasulullah tidak bermimpi ihtilam. Kita mimpi ihtilam, umur lama nak balik dia mimpi lah. Mimpi bersatu kan. Nabi tak ada mimpi. Tidak ada mimpi kepada Nabi. Ya, tidak. Sudah khatan siap awal. Walaupun ada hadis mengatakan di khatan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril khatan. Tok Mudi dia Jibril, bukan tok Mudi biasa. Nampak tak? Ya. Hebat. Jadi maknanya kata Rasulullah ni adalah manusia biasa, harus, walaupun dia harus, tapi bukanlah seperti manusia biasa. Ya. Tidak, Nabi tak baca wudu. Mata aku pejam, hati aku tak pejam. Nampak tak? Ketika peristiwa Rasulullah baca Quran di tapak sekarang ni Masjid Jin, Masjid Raya, Masjid Raya duk ada di Mekah sekarang ni, depan dengan tanah perkuburan Ma'ala. Ya, Masjid, orang Melayu panggil Masjid Jin. Orang Arab tak panggil Masjid Jin pun, orang Melayu mereka tu. Dia kata Masjid Jin tu orang Melayu punya. Nampak ya? Orang Arab tak kata Masjid Raya nama masjid tu. Masjid tu Rasulullah pernah duduk di tapak tu baca Quran bagi jin dengar. Nampak tak? Asal mula tapak tu Rasulullah duduk di situ, Rasulullah baca Quran. Keluarlah dia kata berapa million jin ni keluar tak tahulah mai dengar baca Quran, ya. Ya. Jadi makanya Rasulullah tempat tapak tu Said Syarif Mekah belum Wahabi lagi bina masjid. Mengambil sempena tempat tu bina masjid. Bagi nama Masjid Raya. Nampak tak? Kita ambil peristiwa tu pergi kata Masjid Jin. Tu dia, nampak tak? Balik main tambah lagi. Kami jumpa jin, kocak ayam. Ni dalam ni pun penuh jin ni, yang tak nampak. Nampak tak ya? Jangan tunggu masjid jin, masjid ni pun penuh jin ni. Ramai apa nampak lagi malam ni. Nampak tak? Ya. Itu saya suruh azan tadi. Ya. Itu kita nak faham, ya. Jadi pendek kata, jin, subhanallah. Jadi Rasulullah lepas tu Rasulullah pun balik, lepas baca Quran Rasulullah balik. Sahabat duk tunggu, Abdullah ibnu Mas'ud duk tunggu. Rasulullah letak di satu tempat, dia nak ikut Nabi. Rasulullah pergi kat dia, Rasulullah mengantuk, Rasulullah tidur atas paha dia. Sahabat Nabi.
Dia unjuk paha, Rasulullah tidur atas paha. Nampak? Mai satu malaikat mai berdiri tepi tu. Malaikat tu kata apa kat kawan ni, daripada dua malaikat, orang ni mata dia pejam, hati dia tak pejam. Nampak tak? Dia papi Nabi buka-buka mata, Nabi tanya dia, hang tahu tak siapa mai tadi? Dia patu malaikat tu. Nabi kata, hang tengok apa dia kata? Semuanya Rasul, aku ni, dia kata, mata aku pejam, hati aku tak pejam. Aku dengar apa orang cakap. Nampak tak? Satu lagi, Rasulullah ada mata gaib di belakang, 2 biji. Ya. Mata depan ni mata biasa lah, mata fizikal ni, mata luar. Mata belakang mata gaib. Rasulullah nampak apa dia lagi belakang. Nampak tak? Dia berdiri depan jadi imam, dia nampak siapa di belakang. Apa dia buat, dia duk main apa, duk keletek orang pun dia nampak. Nampak tak? Ini Rasulullah. Macam mana nak kata jadi dia manusia biasa? Biasa, laisa kal bashar, tapi bukan manusia biasa. Faham yang tu dah Superman betul. The real Superman. Nah, Rasulullah. Itu dia. Jadi dia pergaulan kita lihat hari ini, dia katakan maka mereka tidak bersifat dengan sifat manusia, mereka tidak bersifat dengan sifat manusia yang mengurangkan kedudukan mereka seperti segala perkara yang mencederakan muru'ah. Kita tengok di nota kaki di bawah muru'ah. Muru'ah ni ditulis syarah dia oleh Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani, penulis kitab kita ni, dia bagi syarahan. Kata muru'ah, maruah, orang Melayu kata maruah artinya kemukaan. Muka, hang ni kena jaga ayat muka ayah lah. Tu maruah lah tu. Orang Melayu dah pakai kan? Pesan kat anak-anak, hang nak pergi mana jauh ni, hang jaga ayat muka abah nah, ayat muka mak nah, jaga nah. Jangan bagi celah, jangan bagi kotor muka anak jangan bagi calak. Artinya kemukaan peradaban yang baik atau kemanusiaan, iaitu kemuliaan seseorang dan kesempurnaannya dan beberapa adab yang ada pada dirinya yang membawa pemeliharaannya kepada baik perangainya, ya, dan elok budi bahasanya, sehingga Allah Ta'ala sendiri mengangkat kedudukan dia, ya. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri buat Nabi, hantar Nabi, cipta Nabi, utus Nabi. Allah sendiri puji Nabi. Nampak? Semuanya engkau punya akhlak yang cukup agung, ya Muhammad. Yang cukup agung. Ini harus. Dia manusia biasa tapi sifatnya begitu agung, ya. Hamba menterjemahkan muru'ah dengan kemukaan itu ada tepat dan jelas kerana kemukaan pada bahasa Melayu itu adalah kinayah, gelaran. Orang Melayu kata muka lah, ayat muka kan. Maruah ni orang Melayu kata ayat muka. Ya, itu dia punya kinayah. Daripada keadaan seseorang itu mempunyai nafsi diri yang terpuji, yang membawanya kepada mengerjakan pekerjaan yang baik serta tidak redha. Zat Allah pun kita panggil muka juga, wajuhun kan. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu. Pada Allah pun kita panggil wajah. Wajah ni zat. Zat Allah tu kita panggil wajah. Nampak? Ya. Jadi artinya meruah tu membawa kepada peribadi nafsi kita tu mesti elok, ya. Jangan keterlaluan, ya. Yang ini mana tidak redha mengerjakan apa yang tidak patut dengan keadaannya sebagai manusia, maka pada bahasa Arab disebut ain muruah. Seperti dikatakan si anu orang yang bermuka, artinya mempunyai maruah. Yang terasa malu mengerjakan apa yang tidak patut dan yang loba dalam mengerjakan perkara yang membawa kepujian kepada dirinya. Kalau kita celah depan orang, dia kata apa, hang bagi jatuh ayat muka aku. Nampak? Muka tak ada ayat, tapi kita berkata, dia boleh kata kan, hang bagi jatuh ayat muka aku. Ayat muka tu maruah lah. Itu dipanggil muruah, ya. Dan alhamdulillah bangsa Melayu lebih banyak muruah daripada setengah bangsa lain di dunia ni lah. Di dunia ni semua bangsa Melayu lah bangsa yang paling tinggi muruahnya. Faham? Sebab tu kita banyak adat, ya. Ya. Ada satu buku tapi tak ada lah buku tu, nak cari sekarang, yang ditulis oleh Cikgu Muhammad Yasin. Adat budaya orang Melayu, nama buku tu. Kalau tuan-tuan boleh cari, tapi tak ada jual lah, dia pergi cari tak ada. Nampak tak? Adat budaya bangsa Melayu, nama buku tu.
Dia tulis dalam tu adat istiadat orang Melayu ni semua dia masuk. Nampak ya? Kalau kita lihat adat-adat inilah untuk memperindahkan muruah bangsa. Nampak? Wujudnya adat-adat ini membayangkan ketinggian muruah bangsa Melayu. Itu dia. Nampak? Ya. Tak gitu kan? Buktinya mereka memuliakan bangsa dagang, ya, dan alhamdulillah bangsa Melayu lebih banyak muruah daripada setengah bangsa lain. Buktinya mereka, ya, buktinya mereka memuliakan orang dagang yang datang daripada negeri mereka, terutamanya penduduk Hijaz. Walaupun mereka tidak dibalaskan dengan ucapan terima kasih, mereka tidak banyak menipu dan menghilangkan air muka dengan cara meminta berlainan dengan setengah bangsa lain. Kemukaan inilah yang dipanggil wajahah. Wajahah ni makna lain. Daripada bahasa Arab berarti habuan dan pangkat. Jadi apa kita baca muruah di sini adalah ayat muka, bukan pangkat. Tidak sama dengan maksud kemukaan dalam bahasa Melayu, maka dengan demikian tertolaklah bangkangan setengah pihak berkenaan tafsiran hamba tentang muruah. Hamba ni pengarang kitab ni lah, ya, tentang muruah itu dengan kemukaan, sedangkan mereka berkata muruah itu terjemahan daripada bahasa Arab berkalimah wajahah. Tak betul, ya. Adapun tafsiran hamba muruah itu dengan kemanusiaan, artinya keadaan seorang itu sebagai manusia yang sempurna adalah terlebih nyata, kerana keadaan manusia sempurna itu bersifat dengan segala perkara yang tersebut pada makna muruah. Allah juga lebih mengetahui. Pengarang memberi arti bahawanya walaupun Rasulullah itu bersifat dengan harus macam manusia biasa, yang kita sebut tadi, dia bukan manusia biasa. Banyak perkara yang tidak ada kepada kita tapi ada kepada Nabi, ya, diberi oleh, dan ada khususiah sampai 1000 khususiah ada kepada Rasulullah, ya. Kalau ada kesempatan besok mungkin saya boleh baca kitab tu lah bagi tuan-tuan dengar, ya, apa dia khususiah bagi Rasulullah, ya. Tengok hari lah kot, mungkin hari Maulid ke apa kan, boleh lah, kita cerita lah. Kuliah ni tak boleh lah, kita kena panjang sikit, mau kat 1 jam setengah kot boleh lah kita ambil saduran-saduran dia, ya, yang nak bagi kenal khususiah Nabi ni, supaya kita tahu Rasulullah tu tinggi, ya, bukan sama orang. Orang tak faham yang ni, tak kenal yang ni, dia kata Nabi ni macam orang kita lah, ya. Itu yang salah, ya. Jadi makanya Rasulullah SAW ni daripada segi keharusannya, walaupun dia harus seperti manusia, sambil dikatakan tadi ini, ya, setiap perkara mencederakan, iaitu di mana dikatakan seperti keadaan kesejahteraan daripada setiap perkara memiliarkan, setiap perkara yang mencederakan hikmah dibangkitkan mereka, iaitu menunaikan syariat Allah, dan umat pula menerimanya dengan mereka. Antara contoh perkara tersebut, makan sambil berjalan. Tak ada kan Nabi. Nabi tak ada makan pernah berjalan, tak ada, ya. Makan berdiri tak ada, ya. Kecederaan akal, cacat sikit akal ke, pitam ke, tak siuman ke, tak ada. Kekurangan nasab, keturunan Nabi pun keturunan elok. Daripada keturunan awal, daripada awal keturunan Nabi itu sampailah kepada Rasulullah, semuanya adalah keturunan yang bersih dan terdiri daripada orang-orang yang mulia. Gopoh gapah tak ada dekat Nabi, takbur sifat-sifat buruk tak ada dekat Nabi, ya. Buta, rabun, ketrek tak ada dekat Nabi, ya. Nah. Tak gitu ke? Korang dengar ke? Tak ada dekat Nabi, ya. Tak ada. Semua tajam betul, ya. Semuanya perfect. 100% berdiri Rasulullah SAW, ya. Jadi maka itu antara dia lagi Rasulullah sopak tak ada, sopak ke jerawat ke bisui ke, ya, tak ada dekat Nabi. Kulit-kulit Nabi itu kata tadi ini bertampung-tampung ke, balak ke, tak ada, ya. Tidak ada kepada Rasulullah, dan dia punya skin complexion dia lain daripada bangsa Arab. Kita duduk perhati tengok kan, kita tengok orang Arab yang hebat-hebat segak ni pun, ya, tak macam kulit Rasulullah, ya. Kulit Rasulullah punya skin complexion dia lain, ya, lain. Tak tahu nak abang lah, kalau kita sendiri dapat tengok sendiri kita tahulah bayang dia macam mana, ya. Wajah Rasulullah tu, kulit dia, ya, tak sama macam kulit orang biasa, bukan kulit orang Arab biasa, ya. Itu satu di antara anugerah Allah, dia panggil bastul wajh, ya. Tengok kulit dia, ya, kita tengok kulit dia saja kita dah sejuk lah, belum tengok muka lagi. Kulit dia saja kita tengok dah sejuk. Tengok kulit kaki, pegang betih dia, ya, pegang betih, Rasulullah, ya, dah mula sejuk.
Dia ada bastul wajh. Itu Rasulullah. Ya. Penyakit-penyakit pecah belah tak ada, bagi gaduh orang ke apa tak ada, bawa mulut bagi orang bergaduh. Ya. Dalil mereka harus bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan kedudukan mereka dilihat pada mereka alaihi salatu wassalam, ya. Jadi maka ini tak dapat tidak kita mengambil perhati bahwasanya Rasulullah SAW ni atau Rasulullah SAW termasuk Rasulullah yang lain juga semuanya punya sifat manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Rasul-rasul yang lain pun sama juga. Nabi Musa pun tak macam Rasulullah, bukan macam orang biasa juga, makan tak makan berjalan, makan berdiri, tak ada lah, sama juga, ya. Tapi ada yang mereka diberikan keringanan, diberikan kelonggaran, ya, seperti manusia biasa, tidak kepada Rasulullah. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada baginda besar Nabi SAW. Dan kita boleh lihat dalam pergaulan Nabi sendiri sehari-hari lah. Kalau Rasulullah dengan isteri-isteri Nabi sendiri kan, macam biasa juga suami isteri di rumah berkelahi kan. Nabi pun ada juga dengan isteri dia. Isteri sampai 1 hari tak bercakap dengan Nabi tau. Ada isteri Nabi yang sentak dengan Nabi 1 hari tak bercakap dengan Nabi. Nampak tak? Sampai tahap tu mana itu yang Nabi kata orang biasa ni. Ya, orang biasa. Ya, sebab Nabi melayan isteri-isteri macam orang biasa, makan minum seperti biasa, ya. Ketika Aisyah masa-masa budak-budak dah menikah, dah akad nikah dah. Tapi tak, umur tak cukup lagi lah. Duduk dengan Nabi, Nabi bawa pergi tengok orang main. Main apa? Main tombak. Ya. Orang Habasyi main tombak kan. Nabi bawa duduk. Budak-budak layan macam layan budak-budak. Pasal status dia budak-budak. Nampak? Dengar orang Habasyi duduk menari, main tombak apa semua. Rasulullah bawa. Itu orang biasa punya amalan. Ya. Sampai kepada dewasa macam tu juga. Sampai ada hadis, ya, Rasulullah kata aku cukup kenal. Isteri aku kalau marah, Aisyah ni kalau marahkan Nabi, dia ni kata apa? Demi Allah, Tuhan Ibrahim. Dia tak kata Tuhan Muhammad tau. Kalau ada benda yang dia suka dekat Nabi, yang dia ketika dia seronok, dia ni kata demi Allah Tuhan Muhammad. Tapi bila dia marahkan Nabi, 1 hari tak bercakap. Dia ni kata apa? Demi Allah Tuhan Ibrahim. Dia tak mau sebut nama Nabi. Sampai tahap tu Nabi kata aku tahu bila hang marah. Kalau hang tak marah, hang dikata demi Allah Tuhan Muhammad. Tapi kalau hang marah kat aku, hang dikata demi Allah Tuhan Ibrahim. Tak salah, Tuhan Ibrahim Tuhan Muhammad juga. Nampak tak? Tengok sampai tahap tu macam biasa pergaulan rumah tangga. Ya. Pernah dia bersama-sama isteri pecah pinggan. Pasal Rasulullah makan, isteri Rasulullah nak makan tetamu mari, Ummu Salamah buat makanan kat Nabi lah, tepung kasak tu dia buat macam mana akan makanan sedap, bawa dengan pinggan dia pergi hantar kat Nabi. Nampak tak? Aisyah tengok, Aisyah tak seronok. Pasal apa? Dia serve Nabi dulu, aku terlambat. Dah habis makan, Aisyah ambil pinggan tu, dia pecah pinggan tu. Nampak tak? Rasulullah tengok apa yang pecah pinggan dia. Sampai tahap tu dan rumah tangga berlaku. Ini urusan harus bagi Nabi. Nampak tak? Ya. Kalau kata oleh kerana hang bagi pecah pinggan tu, hang kena ganti balik pinggan tu dekat dia. Hang ganti balik. Nampak tak? Dia pergi cari pinggan, ganti balik. Ya. Itu sama-sama isteri Nabi pun sofa, kan? Maknanya Rasulullah pergaulan sama isteri. Kalau sama-sama dengan sahabat itu, ya, sahabat-sahabat Nabi macam itulah. Dia berkawan dengan sahabat-sahabat dia macam tu juga. Ada sahabat-sahabat yang dia kadang-kadang dia suka dia panggil ikut nama. Ada sahabat-sahabat Nabi dia panggil dengan nama walaupun tak ada anak. Abdullah bin Mas'ud tak ada anak, tapi dia panggil Abu Abdurrahman. Orang Arab ni dia panggil Abu tu makna kata orang tu ada anak lah, ya. Macam saya, anak saya As-Siddiqi, nama anak saya lah, contohlah. Saya Hasan, ya. Anak saya nama Al-Mahdi As-Siddiqi. Jadi orang panggil apa? Abu As-Siddiqi. Itu contoh orang Arab lah. Dia panggil begitu lah. Dengan syarat kita kena ada anak lah. Ya, Abu As-Siddiqi. Saya tahulah, saya lah tu. Sebab anak saya nama As-Siddiqi. Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ni dia tak kahwin. Sampai bila-bila dia kahwin tapi tak ada anak. Tapi Nabi panggil dia Abu Abdurrahman. Mana nama Abdurrahman tu? Nak bagi dia seronok seolah-olah macam dia rasa ada anak. Nampak tak? Nak jaga hati sahabat, bagi seronok. Nah. Tu dia lah. Macam Anas ibnu Malik.
masih anak teruna duduk dengan Nabi. Anas ibnu Malik 10 tahun duduk dengan Nabi, jadi khadam Rasulullah. Rasulullah tak pernah kata cih pun dekat dia. Nabi panggil dia Baqlah. Ya. Baqlah ni budak yang tangkas. Suhaib, Nabi panggil dia, ya Suhaib, ya Baqlah. Nama elok-elok Suhaib, ya. Orang yang ambil berat. Kepada tugas-tugas yang dia bagi. Bagi tugas dia buat ambil berat. Itu kita panggil apa? Suhaib. Ya. Ini gelaran Abu Yahya. Bos dia ni tak ada anak, dia tak menikah lagi, panggil Abu Yahya. Itu Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat Nabi sama juga pergaulan macam orang biasa, ya. Kalau khadam-khadam Rasulullah ni, Rasulullah tak panggil dia depan dengan budak abdi ke, dia tak panggil dia sebagai abdi ke, tidak. Dia panggil dengan nama-nama depa yang cantik. Jangan panggil nama-nama depa abdi, depa bukan abdi, depa hamba Allah, nampak tak? Jadi tak boleh panggil abdi. Contohlah, ya. Rasulullah mencipta suatu tradisi yang sangat baik dalam memperlakukan para budak-budak dia, hamba dia pada zaman di mana manusia hidup. Masa tu ada kasta, zaman Arab masa tu kasta, suku-suku kan. Ya. Jangan sekali seorang kamu panggil abdinya, hamba aku, ya abdi. Jangan panggil ya abdi, ya. Nabi kata, panggil dekat dia ya, ataupun panggil dekat dia apa tadi ni dengan satu gelaran, ya. Kalau laki-laki, ya gulami, wahai anakku. Ya gulami. Kalau perempuan, ya jariyati, ya jariyati, jariyahku. Nampak tak? Kan manis dengar. Dia panggil abdi. Ya. Kita dulu pun ada seluruh kan. Masa duk pakai nama Government Servant kan, Malaysia kan. Government Servant. Kalau orang kerja di rumah pun panggil orang servant, my servant di rumah. Dia kata my servant di rumah. Ya. Tak bagus kan? Dia panggil servant, buat apa kat depa? Depa ambil kerjanya, domestic help kita panggil kat depa. Cantik kan? Ya. Kan lebih murni kita sebut. Kenapa kita nak kena panggil kat depa servant, ya? Government pun buang, government servant tak ada sekarang. Penjawat awam, cantik. Buang, government servant buang, ya, kaki tangan apa nama? Nak panggil orang putih Melayu kata apa? Abdi kerajaan. Tak betul lah, ya. Kita sebut apa? Sebagai penjawat awam, cantik. Jadi kita biasa, itu lazim kita kena sebut dengan sebaik-baik mungkin. Rasulullah memang sentiasa menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang halus, ya, tidak pernah menyakitkan. Ya, dalam peperangan Mu'tah, ya, perkataan Mu'tah ni peperangan di antara tentera Islam, lebih kurang ada 45,000 lawan tentera Rom 400,000. 10 kali ganda, ya. 45,000 tentera Islam lawan 400,000 tentera Rom. Tapi tentera Rom lari, ya. Bila sampai depa lari. Nampak tak? Ya. Tapi mula-mula perang jugalah. Maka dia lantik siapa jadi ketua perang? Orang pertama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni seorang abdi yang telah dimerdekakan. Nampak? Tapi oleh kerana dia ada kemampuan, dia ada keupayaan, umur muda lagi, umur 20 tahun lebih, jadi ketua perang. Dalam angkatan perang tu ada Abu Bakar dan Umar, ada sahabat-sahabat besar yang veteran, ya. Tapi masih dilantik Zaid bin Harisah kerana memberi kedudukan. Bila Zaid bin Harisah tewas, Rasulullah kata maka dia akan diambil jawatan oleh apa nama abang Presiden Ali, ya. Ya. Jadi maknanya kita mengambil alih, abang Sayyidina Ali mengambil alih, dia tewas pula, ambil kepada pindah kuasanya. Dalam tentera Islam itu ada Khalid ibn Walid. Rasulullah tak lantik dia jadi ketua, lantik abdi. Itulah perhubungan Rasulullah secara harus yang kita kenal, bahawasanya Rasulullah ni dia begitu memuliakan. Dia bukan mulia orang pasal bangsa keturunan, tak. Dia mulia pasal keupayaan. Hang ada keupayaan hang buat, hang boleh buat kerja hang buat. Nampak tak? Jangan kira dia siapa. Nampak tak? Ya. Hang boleh baca dengan elok, ada ilmu tinggi, hadut depan jadi imam. Nampak tak? Hang keturunan bangsawan, mari daripada mana sekalipun, ilmu tak ada, hang duduk di belakang. Betul tak? Itu kita kena faham, ya. Ini di antara yang kita lihat Islam dia mentinggal macam tu. Ini adalah akhlak Rasulullah yang menyebut kepada keharusan baginda besar Nabi SAW. Itulah yang boleh kita ambil secara andaiannya, tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan sambung nanti. Besok ada kuliah. Insya-Allah kita jumpa pula besok lagi lah.
Kita ada sekali lagi besok. Sama juga besok. Nak bawa kitab yang sama kah? Bawa kitab yang sama Kita bawa kitab yang sama juga besok Banyak benda kita nak cerita ni Tentang, kita akan sambung tentang himpunan sifat-sifat Allah dan Rasul. Besok kitab yang sama tentang himpunan sifat-sifat Allah dan Rasul. InsyaAllah tuan-tuan, besok kita jumpa sekali lagi di masjid yang mulia kita ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamna Sulaiman wa kullana atayna hukma wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Ibrahim wa rabba Musa wa Harun wa rabba habibina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aql wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta al-ardha bi shamsika abadan abada. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwan.